Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. So ini adalah rakaman untuk topik 4 ya. Topik 4 ialah ledger. Okey, so kita tengok muka surat. Muka surat berapa ya dalam modul? Muka surat 49. Okey, so saya akan teruskan dengan topik 4. Yang topik 3 tu awak sedang buat apa tu mini project. So teruskan nanti kelas next nanti kita bincangkan yang bahagian apa buku catatan pertama untuk mini project tu. Okey. So kali ni saya nak teruskan dengan ledger. So dalam topik ledger kita tahu dalam kitaran perakaunan ledger adalah duduk dekat step yang ketiga. Yang pertama ialah dokumen sumber, yang kedua ialah buku catatan pertama, yang ketiga ialah ledger. So bermakna semua rekod yang kita dah rekod dalam buku catatan pertama tu akan dipindahkan ke satu buku lain iaitu buku ledger nama dia. So yang penting dalam ledger ni ialah you kena tahu konsep asset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja. Dalam topik-topik yang sebelum ni saya dah pun beritahu apa itu asset, liability, equity, hasil dan belanja, dan saya juga ada bagi tahu konsep catatan tu peraturan catatan bergu bagi aset dengan belanja, equity, liability dengan hasil. Okey, A, B ataupun aset dengan belanja dia punya catatan bergu ialah debit bila bertambah, kredit bila berkurang. Manakala untuk equity, liability dan juga hasil dia terbalik. Okay, dan kita juga kena tahu pengkelasan akaun dan prinsip catatan bergu lagi sekali serta ledger tu macam mana cara nak merekod dia. So, saya teruskan. Dalam buku catatan pertama, okey, so buku tu adalah buku yang mula-mula digunakan untuk rekod urus niaga daripada dokumen sumber. Ledger pula adalah catatan kedua selepas buku catatan pertama yang mana kita perlu buat semua catatan dalam buku catatan pertama tu mestilah dipindahkan. Kita panggil apa? Dipindahkan. Okey, proses memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke ledger tu kita panggil posting ataupun dipostkan. So postkan ke ledger. Kita tahu buku catatan pertama tu ada 3 bahagian. Satu buku tunai, yang kedua journal am, yang ketiga journal khas. So ketiga-tiga ini merekodkan urus niaga yang berbeza. Buku tunai merekod duit keluar masuk sama ada cash ataupun cek. Buku journal khas adalah untuk urus niaga secara kredit sama ada belian kredit ataupun jualan kredit. Bersama-sama dengan dia ada pulangan jualan ataupun pulangan belian. Manakala journal am pula merekod urus niaga lain yang tak boleh nak direkod dalam buku tunai ataupun dalam journal khas. Okey. So apakah itu ledger? Ledger adalah mengumpulkan semua urus niaga tersebut dalam satu buku yang mengandungi pelbagai akaun. Okey, so semua akaun-akaun mengikut kategori aset, liability, equity, hasil dan belanja itu akan duduk dalam satu ledger. Okey, so ledger ni mengandungi akaun-akaun yang pelbagai. Okey. So sebelum kita pergi kepada bagaimana nak berekod dalam ledger, kita kena tahu konsep asset, liability, equity dan juga hasil serta belanja. Okey, so yang ni saya dah terangkan apa dia aset bukan semasa, aset semasa. Dan awak pun dah tahu contoh-contoh dia. So kita go through saja. Liability ialah tanggungan, ada dua, liability jangka panjang dan liability semasa. Okey, equity pemilik adalah modal yang disumbangkan oleh pemilik ke dalam perniagaannya. Okey. Apa yang boleh menambahkan modal? Untung boleh menambahkan modal, rugi akan mengurangkan modal, ambilan juga akan mengurangkan modal. Manakala hasil pula ialah hasil adalah pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada satu tarikh. Okey.
Dia hasil tu ada hasil operasi dan hasil bukan operasi. Hasil bukan operasi ni ialah yang kita terima secara tak langsung. Dia tak ada kaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Contohnya perniagaan kita ialah perniagaan kilang. Okey, dan kita ada, contohnya kita ada simpanan tetap di bank. Kita terima juga faedah daripada bank, tapi aktiviti perniagaan kita yang utama bukannya urus niaga dengan bank. Aktiviti yang utama kita ialah kilang, contohnya kilang kasut. Tetapi disebabkan kita ada lebihan wang, kita punya syarikat ada wang, kita simpan dia di dalam bank yang mana kita simpan dekat akaun simpanan tetap. Apabila kita simpan dalam akaun simpanan tetap, simpanan kita tu akan dibayar faedah oleh bank, iaitu kita dapat hasil faedah. Okay, kalau you perhatikan dalam ini projek tu, soalan perniagaan Noran Husna tu pun sama, dia ada fixed deposit 15%. Yang itulah maksud dia, 15% tu akan dibayar oleh bank disebabkan oleh kita simpan duit dekat dalam bank yang kita buka akaun simpanan tetap ataupun fixed deposit. 15% tu akan jadi hasil faedah setiap tahun. So duit tu dia beranak lah maksudnya. Okey. Kalau hasil operasi ataupun hasil kendalian ni ialah hasil-hasil aktiviti utama kita lah. Kalau kita jual kasut, maksudnya hasil daripada jualan kasut. Okey. Itu contoh-contoh lain. Belanja pula ialah wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan ataupun kos perkhidmatan atau barang yang digunakan untuk mendapatkan hasil. So belanja pun sama, ada belanja bukan kendalian dan juga belanja kendalian. Perkataan lain dia ialah belanja bukan operasi dan belanja operasi. Belanja bukan operasi ni tidak terlibat langsung dalam operasi urus niaga harian. Macam kita kena bayar faedah dekat bank. Kalau kita buat loan dengan bank, kita kena bayar faedah. Okay. Yang tadi tu hasil kan. Rugi jualan aset bekas masa. Contohnya kita ada satu aset yang kita tak nak guna. Okay, so kita kata kita nak lupuskan aset tu. Jika kita jual aset tu, kita dapat untung. So untung tu dipanggil, untung pula. Jika kita jual aset tu rugi. Okay. Kita punya cost dia ialah contohnya 1,000. So kita hanya dapat jual pada harga 500. So 500 lagi tu kita jadi rugi. Itu rugi bukan operasi. Okay, dia tidak langsung lah. Maksudnya dia tak ada kaitan pun dengan perniagaan kita. Okay. Tidak ada secara langsung. Kalau secara langsung ni maksudnya kita belanja kita belanja sewa kedai, kita bayar gaji, kita bayar promosi untuk nak buat promosi barang niaga kita, bayar insurans, bayar alat tulis, yang itu baru kita panggil belanja operasi. Okay. Next, kita tengok pengkelasan akaun. Okay, akaun boleh digambarkan dengan gambar hajah di bawah. So, akaun, jenis-jenis akaun kita ada dua. Okay, akaun perorangan dan akaun perorangan. So, you kena ingat dalam ledger ni dia ada banyak akaun. Akaun aset, akaun liability, akaun equity, akaun hasil, akaun belanja. Dan akaun-akaun tu dia ada dua jenis lah. Satu akaun perorangan dan yang kedua bukan perorangan. Perorangan ni macam ni, kalau misalnya kita urus niaga yang secara kredit tadi tu, kan ada akaun penghutang dengan pemiutang kan. Yang tu kita panggil akaun perorangan. Manakala akaun bukan perorangan ni ialah akaun, ada dua, dipecahkan kepada dua, iaitu akaun benar ataupun akaun nyata dengan akaun nominal. Okay. Akaun benar nyata ni kalau you tengok, tunai bank, bangunan, tanah, perabot, alat pejabat, kenderaan dekat bank, kelengkapan, penyutan, penghutang modal. So yang ni kalau you perasan, ini adalah akaun aset, akaun liability dan akaun equity kat sini. Yang ni kita panggil akaun benar. Akaun nominal pula ialah akaun belanja dan hasil. Kalau kita ada akaun belian, akaun jualan, jualan jadi hasil, belian belanja, diskaun diberi, komisen diterima, ni hasil. Okey, bayar diskaun, bayar iklan, bayar sewa, bayar gaji, bayar insurans, bayar air, elektrik, pos,
pengangkutan, yang ni semua ialah akaun belanja. So akaun belanja dan hasil kita panggilkan akaun nominal. Kenapa ada dua pecahan macam ni? Okey, nanti kita akan lebih jelas kerana akaun benar dan akaun nyata ni dia akan pergi ke kunci kira-kira. Okey. Manakala akaun nominal pula dia akan pergi ke akaun apa yang nak cari untung rugi tu. Akaun kita panggil sebagai akaun penyata untung rugi. Okey, saya tanda kejap Jadi kejap ni. Jadi kena tutup semula. Kena pasal dulu. Baru boleh buka pen. Okay, so tadi saya ada jelaskan account kan. So kita ada account. Account ni dia akan duduk dalam ledger deh. Semua account ni akan duduk dalam ledger. So ledger adalah mengandungi banyak ataupun pelbagai account. Okay, semua account sama ada dia account asset, account belanja, account equity, liability ataupun equity pemilik, ataupun berapa kali equity ni. Okey, biasa saya tulis akaun belanja hasil liability equity hasil. Liability equity pemilik dan juga hasil. Okey, akaun asset belanja, akaun liability, equity dengan hasil ni semua akaun tu akan duduk dalam buku ledger. Buku apa? Buku ledger. Okey, so kita pecahkan akaun tu kepada dua. Yang pertama akaun perorangan. So ingat akaun perorangan ni dia ada dua je lah. Pemiutang dengan penghutang. Yang bukan perorangan bukan perorangan ni dia bahagikan kepada nyata dengan nominal. Okey, nyata ni kalau kita perhatikan dia ialah akaun asset, akaun belanja, akaun apa? Asset, liability dan equity pemilik. Tiga ni. Asset, liability, equity pemilik. Manakala akaun nominal pula, kita ada akaun belanja, kita ada akaun hasil. Kenapa dia macam tu? Kerana akaun asset, liability, equity ni dia akan ada dalam kunci kira-kira. Ingat lagi tak kunci kira-kira? Topik 1. Okay, so topik 1 tu kan saya ada bagi contoh komprehensif. Dalam contoh komprehensif tu kan kita buat kunci kira-kira kan. So dalam kunci kira-kira tu ada asset, liability, equity. Manakala akaun nominal pula dia ada belanja dan hasil. Yang mana belanja dengan hasil ni dia akan ada dalam penyata untung rugi. Kita tahu jika hasil lebih besar daripada belanja, maka kita akan untung. Manakala
jika belanja lebih besar daripada hasil, kita akan rugi. So sama ada untung ataupun rugi. Okay. So ingat sebelum ni, untung akan menambahkan modal, rugi akan mengurangkan modal. So kita kena buat penyata untung kita, untung rugi kita dulu, baru kita boleh buat kunci kira-kira. Kita nak tahu modal kita yang kat sini ni bertambah ataupun berkurang. Okay. So itu adalah pecahan jenis-jenis akaun. Okay. Pecahan ataupun jenis-jenis akaun. Okay. Mari kita tengok balik muka surat 40 berapa tadi. Okay. That one tengok kan ada akaun tu kan. Itulah akaun nama dia. Sekejap nanti kita tengok. So boleh ingat Okay, prinsip catatan berguna. Okey. Peraturan dia tu saya dah terangkan sebelum ni. Apa kita tengok sekali lagi. So jika anda masih ingat, apakah yang dinyatakan oleh prinsip catatan bergu? Prinsip catatan bergu kata dalam satu-satu urus niaga, kita hendaklah catat sekurang-kurangnya 2 kali, iaitu satu di sebelah debit dan satu lagi di sebelah kredit. So prinsip catatan bergu ialah setiap urus niaga mesti direkod oleh 2 akaun. Okey. Mesti sekurang-kurangnya melibatkan 2 akaun. Satu akaun di debit, satu lagi akaun di kredit. So ia adalah satu sistem rekod urus niaga yang tepat dan bersistem. Prinsip ini akan digunakan semasa membuat rekod dalam ledger. So dalam ledger mesti nak tahu prinsip catatan bergu. So, pemahaman terhadap rekod debit dan kredit ini adalah sangat penting. So kita kena hafal catatan bergu bagi aset, liability, equity, belanja dan hasil. So itu je cara dia untuk buat catatan yang betul. Okey, kena hafal. So ini adalah format akaun T dalam ledger. Okey, nama akaun kat tengah-tengah, contohnya akaun pemiutang. Pemiutang Ahmad. So letak nama dia akaun pemiutang Ahmad. So dia ada 2 belah, satu di sebelah debit, satu di sebelah kredit. Yang kanan ni kredit, yang kiri ni ialah debit. Manakala peraturan dia ialah macam yang kita dah bagi tahu sebelum ni, untuk aset dan belanja, debit dia ialah untuk merekod pertambahan akaun tersebut. Manakala jika liability, equity dan hasil, kredit akan digunakan untuk merekod pertambahan dalam akaun-akaun tersebut. Apa dia akaun aset? Contoh dia seperti tunai di bank, tunai di tangan, akaun stok, akaun penghutang. So itu aset. Kita juga ada aset bukan semasa seperti perabot, peralatan pejabat, lekapan dan kelekapan, mesin, kenderaan bermotor dan sebagainya. Okey. Belanja pula ialah seperti belanja elektrik, belanja utility, belanja pos, belanja sewa, belanja upah, belanja gaji, segala jenis belanja. Manakala liability pula ialah seperti pemiutang, okey, dan juga pinjaman dengan bank. Equity pemilik ialah modal lah. Okay, so equity pemilik boleh bertambah dan boleh berkurang. Equity pemilik bertambah jika kita berniaga, kita buat untung, so equity pemilik akan bertambah. Jika kita berniaga, kita rugi, equity pemilik akan berkurang. Macam mana nak tahu untung atau rugi? Kena padankan dulu hasil dengan belanja. Kalau hasil lebih banyak daripada belanja, bermakna kita untung. Jika belanja kurang daripada belanja kita lebih daripada hasil, bermakna kita berniaga, kita mengalami kerugian. Okey. So hasil ialah macam tadilah, apa-apa hasil yang kita terima, termasuklah hasil jualan dan juga hasil-hasil bukan operasi yang lain. So ledger ni tadi bila kita kata ada 2 belah, so inilah format dia dah. Ledger adalah merupakan buku yang mempunyai semua akaun-akaun yang digunakan untuk merekod urus niaga perniagaan. So semua akaun akan duduk dalam buku ledger. Akaun dia berbentuk T, okey, iaitu yang sebelah kuning ni ialah debit, yang sebelah merah ni ialah kredit. Kolom dia ada tarikh, butiran, folio dan jumlah. Tarikh, butiran, folio dan jumlah. Okey. 2 bahagian ledger dalam ledger am dan ledger subsidiary. Ledger ni ada 2, iaitu ledger am dan ledger subsidiary. Ledger subsidiary tadi tu yang kita cakap ni tadi. Ni yang perorangan ni tadi. So
Yang perorangan ni ialah ledger subsidiary, iaitu dia adalah ledger yang berkaitan dengan ni penghutang dan pemihutang kecil. Okey. Nah, ledger am pula ialah semua ada akaun nominal, ada akaun nyata, ada akaun penghutang dan pemihutang yang besar, ada akaun modal dan ada akaun ambilan. So kenapa kita bahagikan ledger? Supaya kita dapat jalankan pengkhususan dan pembahagian kerja. So kalau kita ada pekerja, ada kerani, so kita bahagikan kerani ni jaga akaun ledger am, kerani B jaga ledger subsidiary supaya tidak ada macam ruang untuk dia buat apa dia panggil apa tu, buat penyelewengan lah. Kalau semua dia jaga belaka, dia boleh buat penyelewengan kan. Okay. Dapat menugaskan seorang eksekutif akaun untuk mengendalikan satu bahagian ledger sahaja, mudah untuk pihak pengurusan dan pengawalan, dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesilapan dan dapat mengurangkan bilangan akaun ledger yang terlalu banyak dalam ledger am. Okay. Kemudian mengimbang dan menutup akaun ni ialah sama seperti kita tutup akaun buku tunai. Okay. So kita imbangkan akaun, iaitu cari perbezaan jumlah debit dan kredit dalam akaun. Tutup akaun pula ialah kita terus tutup akaun tu dan dia tidak ada baki. Kalau kita imbangkan akaun, jika sebelah debit dan kredit dia tak sama, so dia ada baki. Kalau kita tutup akaun, baki dia tu kita akan terus bawa ke akaun untung rugi. Tujuan menutupkan akaun ialah untuk memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar. So biasanya untuk akaun yang kita tutup ni ialah akaun hasil dan belanja. Akaun hasil belanja kita tutup. Maksudnya dia tidak akan ada baki. Walaupun debit dan kredit dia tidak sama, sepatutnya dia ada baki. Tapi all the baki, semua baki tersebut kita pindahkan ke akaun perdagangan ataupun akaun untung rugi untuk mengira untung atau rugi. Kemudian kita nak memastikan akaun modal kerana hasil akan menambahkan modal, belanja akan mengurangkan modal. Okey. Okay, kita ada aktiviti 4.1 ni. Okey. Okay, yang ni saya akan tunjukkan dalam video yang seterusnya. Okey. Okey, saya stop kat situ dulu.